Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap suara saya jelas dengar ya. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah memberi izin kepada kita untuk memulakan kelas untuk umum ya. Sebelum ni saya sudah buat kelas khas ya, kuliah khas secara online untuk grup wanita sahaja, tapi memandangkan ya, sebenarnya ilmu tentang darah wanita ni bukan wajib dipelajari oleh mereka yang dalam kategori wanita sahaja, bukan muslimat sahaja ya. Sebenarnya orang lelaki itu wajib wajib mendalami ilmu ini, bukan untuk dipraktikkan, memang betul lah mereka tidak mengalami darah ya, tidak, bukan fitrah mereka. Allah tak jadikan mereka ni didatangi darah pada setiap bulan ataupun pada waktu-waktu tertentu. Hanya wanita sahaja yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Namun kita tahu tanggungjawab lelaki itu lebih besar daripada perempuan. Seorang bapa, seorang suami sepatutnya mendidik anak isteri dia ya. Datuk tanggungjawab terhadap cucunya ya. Dia wajib mengetahui tentang kejahilan isteri dia, kesilapan isteri dia, kejahilan anak-anak, kesilapan isteri ya. Semua itu akan ditanggung oleh suami dan bapa sekiranya dia tidak mengambil berat tentang ilmu ini. Waalaikumsalam wan najdah. Okey, selamat datang. Selamat mendengar. Okey. Jadi ustazah perlu mula lagi sebab tengok tak ramai lagi yang online. Okey. Jadi insya-Allah kali ini kira bagi yang telah dengar mungkin ini ulangan, tapi hasrat ustazah supaya seramai mungkin Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nur Hidayah. Okey. Okey, insya-Allah kita cuba habiskan dalam tempoh bulan puasa ni. Ustazah target selang 2 hari. Mana hari ni hari Rabu, hari Jumaat kita akan bersiaran kembali. Begitulah seterusnya. Sebab untuk grup satu lagi Ustazah buat pada hari Selasa, so dia akan alternate pada hari Khamis. Jadi insya-Allah sebab grup yang tertutup kita akan masuk bab lain dah. Bab darah ni dah habis. Jadi yang terbuka ni hasrat ustazah supaya bukan sahaja kaum wanita sahaja yang mendapat ilmu ni, tetapi kaum lelaki juga berusaha untuk mendalami ilmu ini ya. Sebab kalau kita tengok dalam kitab-kitab ya, kalau buka Maktabah Syamilah tu, tengok pada kitab fiqh ya, kita kebanyakannya setakat ni ustazah tak jumpa lagi penulis perempuan. Sejak ustazah belajar daripada sarjana muda sampai PhD, tak jumpa lagi mana kitab turas yang kata karangan orang perempuan. Ustazah tak jumpa. Tak tahulah kalau ustazah tak habis baca. Memang tak habis baca pun banyak sangat kitab kan. Tapi kebanyakannya dikuasai oleh orang lelaki, dan sepatutnya ilmu ini orang lelaki yang kuasai ya, untuk mengajar kita bila senang kita. Sebab orang lelaki sebenarnya yang banyak pergi ke masjid mengajar kan. Kita banyak duduk kat rumah dengan anak-anak. Okey. Tapi alhamdulillah dengan ada kemudahan Facebook dan sebagainya, kita boleh gunakan untuk kebaikan. Nampak gelap ke cerah gambar saya? Sebab saya takut gelap kan. Tapi tak nampak gambar saya, yang penting suara dengar jelas ya. Okey. So insya-Allah untuk tajuk darah wanita ni ustazah mulakan dengan darah haid ya. So darah haid ni ustazah akan sentuh tentang jenis darah ya, dalil haid itu sendiri,
bila mulanya bila mulanya pemulahan, umur mana, berapa umur bermulanya haid bagi seorang wanita ataupun seorang anak. Betul Wan Najdah, suami patutnya kena terror daripada kita, dia yang didik kita. Okey. Kemudian kita akan cakap tentang syarat-syarat haid. Kita tengok pada tempoh haid, fatrah dan naqah. Fatrah dan naqah ini sangat berguna untuk kita mendalami ilmunya. Kadang-kadang kita silap dalam pengiraan. Gambar gelapnya. Sekejap Kalau saya tekan ni cerah tak? Nampak lebih cerah ke sama saja sebab saya ada tekan satu button tu. Agak-agak lebih cerah ya. Okey. Selepas fatrah dan naqah kita akan bincang tentang cara kita nak menentukan suci kita. Ada cara untuk kita menentukan suci. Okey, dah tekan butang tu, nampak cerah sikit dah. Okey. Jenis-jenis dan akhir sekali jenis-jenis tempoh suci. Okey? Ustazah minta maaf, Ustazah tak sempat lagi nak upload slide dekat page ni sebab dia tak sama dengan grup. Bila grup tu dia ada butang file. So dalam dalam page ni Ustazah duk cari tak ada butang file. Kalau butang file tu senang kita boleh upload kat situ je. Yang ni Ustazah kena belajar dulu. Ustazah kena explore dulu macam mana nak upload slide. Tapi slide sama juga dengan grup yang tertutup bagi mereka yang orang yang sama ikuti juga kuliah kali ini. Tapi bagi yang baru mungkin Ustazah bantu dengan untuk setakat ni tak perlukan slide lagi. Untuk hari ni tak perlukan slide pun. Tapi untuk hari-hari berikutnya, terutama bila kita bincang tentang istihadah, itu sangat penting untuk kita lihat slide tersebut. Okey, insya-Allah Ustazah akan cuba upload dalam masa ni lah terdekat ni. Okey, kena minta tolong orang. Ustazah ni setakat boleh live pun baru belajar ni. Okey. So kita masuk pada topik yang pertama dalam bab haid ini, iaitu jenis darah, dalil dan juga umur permulaan ya. Insya-Allah kita cuba habiskan secepat mungkin insya-Allah. Okey. Untuk yang awam ini Ustazah akan cuba habiskan sampai kita kata makna Ustazah akan tengok soalan tu perlu dihantar dalam ruang komen dan Ustazah akan tengok selepas daripada kuliah ya. Ustazah tak akan jawab secara live pengalaman daripada grup sebab bagi Ustazah kalau jawab dekat dekat ruang komen itu lebih mudah untuk orang baca balik semua soalan kan. Sebab lebih mudah untuk yang lain bila dia tengok kemudian dia baca dekat komen, dia boleh fahami soalan dengan baik. Okey. Jenis-jenis darah. Sebenarnya kalau tengok kitab ni dia sebut banyak jenis darahnya, sebenarnya memang banyak jenis darah pun. Tapi Ustazah dalam slide Ustazah sebut 3 je. Okey. Tapi dalam tempoh pembelajaran nanti Ustazah akan sebut juga istilah lain. Tapi ini 3 jenis darah yang memang selalunya orang tanya. Ustazah ke, dia nak tanya Ustazah ke, dia nak tanya mak dia ke, dia nak tanya nenek dia ke, dia nak tanya kawan dia ke. 3 ni saja. Iaitu mengenai haid, mengenai istihadah ataupun mengenai nifas. Itu je tanya Ustazah. Ini haid ke istihadah? Ustazah, ini nifas ke, darah nifas ke, bukan darah nifas? Itu je. Dia tak akan tanya Ustazah ini darah darah selain daripada istilah 3 ni. Dia nak tahu haid ke ataupun istihadah ke ataupun nifas. 3 tu je dia nak tahu. Okey? Darah yang pertama itu darah haid. Apa itu darah haid? Kita kena ingat. Darah haid ini adalah darah yang keluar daripada rahim. Dia bukan darah tabi'i. Darah tabi'i. Bila kita sebut darah tabi'i, maksudnya darah tu bukan darah penyakit. Memang secara tabi'i, nature, mana yang Allah telah tentukan bagi seorang perempuan, dan dia keluar daripada rahim. Dia keluar daripada rahim waktu kita sihat untuk tempoh yang tertentu. Maknanya dia bukan darah haid keluar ni, bila haid keluar tu adalah normal, bukan menandakan orang tu sakit. Okey.
yang Allah telah jadikan itu sesuai dengan nature seorang perempuan, ya. Sebab dia akan melahirkan dan sebagainya. Okey. Yang kedua, darah nifas. Darah nifas ni pun darah tabi'i juga, ya. Setiap yang beranak pada kebiasaannya selepas dia melahirkan anak, dia akan keluar darah darah tabi'i keluar daripada rahim wanita setelah melahirkan anak, dalam tempoh tertentu, ataupun lebih detail lagi setelah melahirkan anak ataupun setelah perutnya kosong daripada anak dan juga janin, ya, dan juga janin pada peringkat alaqah ataupun mudghah dan seterusnya. Okey, itu kalau ustazah bagi takrif yang lebih detail. Masuk bab nifas nanti ustazah bagi detail. Yang ni ustazah bagi kita kata secara ringkas dahulu. Yang penting kita faham apa itu haid. Itu darah yang keluar, darah tabi'i yang keluar daripada rahim kita untuk tempoh tertentu. Nifas pula darah yang keluar selepas kita bersalin ataupun selepas kita gugur pada peringkat alaqah dan ke atas. Dan darah istihadah ialah darah yang keluar daripada rahim juga, tetapi secara ringkas ustazah takrifkan yang keluar selain daripada waktu haid, yang mana dia bukan keluar pada hari-hari haid. Maksudnya dia keluar pada masa suci misalnya. Sepatutnya dia kita dah mengalami haid dah 15 hari, tiba-tiba keluar melebihi daripada 15 hari. Itu darah yang keluar melebihi tempoh maksimal haid, darah yang keluar melebihi tempoh maksimal nifas. Dan banyak lagi darah-darah yang kita kira sebagai darah istihadah, seperti darah masa kita sakit masa nak beranak, okey, masa nak bersalin, darah tersebut adalah darah istihadah, ya. Sebab masa tu kita tetap wajib solat. Masa kita sakit nak beranak, contraction tu keluar darah, ada keluar darah, bleeding. Darah tu bukan darah haid, bukan darah nifas, tapi dia istihadah ataupun panggil juga fasad. Istilah fasad ke istihadah ke secara detail dalam ilmu fiqh ni, fasad ni dia merujuk contohnya kepada darah yang keluar pada masa bukan umur haid bagi kanak-kanak lah, itu dinamakan darah fasad. Ulama tak mengistilahkannya sebagai ahlan wa sahlan Ustaz Ahmad Syahir. Okey, ni saya perasan ni yang pertama daripada muslimin yang ikut yang ustazah perasan lah, yang sedang ikuti live ustazah. Terima kasih ustaz, tahniah kerana mewakili muslimin, okey, untuk memahami bab darah wanita. Okey, jadi ustazah sebut tadi apabila darah fasad, istilah fasad dengan istihadah. Jadi kita tak perlu bergaduh. Maksud ustazah terangkan ni, kita tak perlulah nak bergaduh. Sebenarnya ustazah ini bukan fasad, kita panggil dia istihadah, ataupun ustazah ini tetap panggil istihadah, kita panggil fasad, tak apa. Maknanya walaupun dalam kitab fasad dan istihadah dia ada makna yang terperinci, tapi dia sudut hukum fasad ke istihadah adalah dikira maknanya dua-dua ni, darah fasad ke darah istihadah, tidak menggugurkan kewajipan solat dan juga puasa. Itu kita kena ingat. Jadi kita tersalah sebut istilah pun tak ada masalah, sebab hukum dia sama. Lain kalau kita tersalah sebut istilah, contohnya dia nifas tapi kita cakap haid, itu memberi kesan hukum. Sebab apa? Sebab maksima nifas berbeza dengan maksima haid, minima nifas berbeza dengan minima haid. Tapi kalau kita tersalah sebut ini darah istihadah ataupun ini darah fasad, kita tertukar, tak ada masalah, ya. Walaupun secara tepatnya dia ada makna yang khusus, tak apa. Setengah buku dia mudah, dia kata sama sahaja, tak ada isu. Okey, itu dari sudut istilah istihadah dan juga fasad. Okey. Dan haid ini seperti yang ustazah telah sebut bahawa ia merupakan suatu yang Allah telah fitrahkan pada seorang wanita, ya, fitrah yang telah Allah tentukan untuk wanita, ya. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid, ya, dan mereka itu bertanya kepadamu, iaitu kepada Rasulullah SAW, 'anil mahid, perempuan yang berhaid.
Okey. Qul huwa adha. Adha, ingat istilah adha ni sebab nanti kita akan jumpa dalam bab lain untuk kalimah yang memberi maksud yang berbeza. Qul huwa adha. Dia merupakan kekotoran. Kalau kita terjemah penyakit, salah. Sebab orang yang keluar haid ini bukan berpenyakit. Okay, qul huwa adha. Nanti kita akan jumpa sampai masa istilah istihadah ni dia tak sebut adha. Okey? Qul huwa adha. Ia merupakan kekotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka tinggalkanlah perempuan, iaitu isteri-isteri ketika dia sedang berhaid. Tinggal tu macam mana? Tinggal suruh dia duduk kita tak boleh tidur sebilik dengan dia ke, ataupun kita asingkan tempat tidur ke, halau dia keluar rumah ke, itu bukan ajaran Islam ya. Memang walaupun ada dalam budaya-budaya masyarakat tertentu, kalau perempuan yang berhaid ini diasingkan, tak boleh masak. Bulan puasa ni seronok kita kalau suami kita tak bagi masak kan. Boleh, okey, kita rehatlah kan. Tak payah masak dah lah, kita tak boleh puasa, ada masaklah sendiri, alhamdulillah kan. Jadi itu bukan ajaran Islam. Fa'tazilu tu maknanya tidak boleh melakukan jima', tak boleh bersama. Okey, wala taqrabuhunna hatta yatahurun. Jangan kamu dekati sehinggalah mereka suci. Mana dah suci baru boleh bersama. Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau dah suci, datangilah isteri kamu sebagaimana yang telah Allah arahkan. Innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat sayang pada sangat suka pada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci, orang yang suci bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika mana baginda dan isterinya Aisyah nak mengerjakan haji, ditakdirkan Allah Aisyah didatangi haid. Aisyah menangis, natural orang perempuan menangis jadi para suami jangan jangan apalah perempuan sikit-sikit menangis, itu adalah fitrah wanita. Okey, kalau perempuan ni tak menangis hatinya keras. Bermakna kalau isteri kita tak menangis, mana hati isteri kita keras. Untuk kita dapat perempuan yang cepat menangis, dia akan cepat lega dengan kesakitan hatinya, insya-Allah. Okey, Rasulullah pujuk macam mana? Macam mana dia pujuk Aisyah? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang telah ditentukan oleh Allah kepada kaum wanita. Mana haid ini merupakan suatu yang ditentukan oleh Allah SWT untuk wanita. Ini merupakan satu pujukan. Sebab tu ustazah bila cakap dalam bab umrah, bila orang nak pergi umrah, orang nak pergi haji, kalau kita dengar, kita ingat pujukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tenang. Kita tak susah hati nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji, kita rasa senang hati. Rasulullah dah cakap ini adalah fitrah. Dan jangan susah hati dengan haid yang datang pada kita. Okey, nanti bila ada masa kita buat kuliah umrah dan haji pula. Ini ustazah tak nak panjang bab ni, ustazah nak fokus pada haid. Okey, dalam membincangkan ahlan wa sahlan Syekh Muhammad Din yang kedua, Ustaz Nuaim yang ketiga, Nuaim dulu. Okey, ahlan wa sahlan para muslimin. Terima kasih kerana sudi mempelajari ilmu darah wanita. Moga menjadi suami yang baik, ustaz yang baik, kalau bapa yang baik, yang tahu ilmu, yang boleh mendidik anak, isteri dan juga masyarakat, insya-Allah, dan juga anak murid kat sekolah mana-mana yang jadi ustaz, insya-Allah. Okey, 3 perkara asas dalam masalah haid yang perlu kita ambil berat. Itu yang pertama, masa haid itu sendiri. Maksudnya masa di sini bila mula haid sebenarnya. Sebab bila kita ada anak perempuan, kita kena tahu. Dan kita kena bagi tahu. Dan kita kena bimbing mereka. Kita sebagai ayah, sebagai ibu, kena ambil berat tentang masa haid. Kita kena tahu bila mula umur haid. Kalau kita tak ambil tahu,
mungkin kita silap. Bila kita silap dalam menentukan haid ini, kita silap membimbing anak kita dalam bab ibadah, sebab dia memberi kesan kepada ibadah. Okey, yang kedua, kadar haid. Kita kena tahu kadar haid itu, berapa maksimumnya, berapa minimumnya, ya, berapa kebiasaannya dan seterusnya, sifat haid itu sendiri. Okey, kita masuk pada umur permulaan haid. Ya, Imam Syafi'i telah menyebut, kalau kita baca dalam kitab mazhab Syafi'i, ya, dan kitab-kitab kita kat Malaysia ni banyak sebenarnya kitab haid. Kalau bagi yang permulaan, yang baru nak memahami basic buku ni, Ustazah tahu nampak terbalik kan bila tengok ustaz satunya, nampak terbalik. Dia fiqh darah, haid, nifas dan istihadah. Dia adalah terjemahan daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Kitab ni kitab yang nipis, kecil je kan, RM10 je harga dia. RM10, ya. Mungkin boleh tengok kat Shopee ke apa, boleh order. Ya. Buku ni dia terbitkan di Terengganu, syarikat penerbit tu kat Terengganu. Ini paling basic. Kalau kita boleh faham, kuasai yang dalam buku ni pun, alhamdulillah bagi ustazah. Alhamdulillah. Okey, memang kita insya-Allah kita kata kita dah memahami istihadah dengan baik. Tetapi kalau nak jadi lebih pakar, berat ustazah nak angkat buku ni. Buku 3 kilo ni. Buku 1000 lebih. Tajuk dia Bicara Darah Wanita. Tulisan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Mansur. Ini orang hebat dekat ni lah. Masjid Seri Petaling, ya. Pimpinan jamaah tabligh, ya. Kalau orang tabligh ni kenal lah sangat Ustaz Mansur ni. Okey, jadi buku ni ustazah banyak dapat faedah. Buku ni bagus, buku yang tebal ni. Kalau dalam ni ada juga contoh, tapi satu contoh untuk satu kes. Tapi dalam buku Ustaz Mansur ni, dia memang kalau orang yang tak ada basic ni dulu, dia baca pening. Sebab Ustaz Mansur dia ulang dan misal. Jadi kalau kita tak pandai, kita dah sesat barat. Orang kata sesat barat ni nak cakap kat mana poin ni, nak link balik, nak cari balik muka. Dah tebal kan, 3 kilo. Ustazah tak larat, sakit tangan ustazah bila angkat buku ni, tebal sangat. Tapi banyak ilmu, terlalu banyak khazanah ilmu dalam buku Ustaz Mansur ni. Yang saya suka buku Ustaz Mansur ni, dia bawa sekali teks Arabnya, daripada kitab Dawabi dan pelbagai buku yang dia rujuk. Alhamdulillah. Jadi kalau selepas tamat buku ni, setakat ni saya tengok buku ni memang sangat baik penulisan dia, clear, dari sudut bahasa, susunan. Alhamdulillah, sangat cantik untuk dimiliki. Murah pun murah, RM10 je. Okey, tapi nak banding dengan ilmu yang ada kat dalam dia tu, tak bernilai. Okey, lebih daripada RM10. Tak ternilai ilmu dalam ni sebenarnya. Bayangkan kalau kita boleh faham tentang ilmu yang ada dalam ni, kita faham, ibadat kita sempurna. Bayangkan betapa tingginya nilai diri kita sebagai hamba Allah. Okey, balik kepada umur permulaan haid. Okey, Imam Syafi'i sebut apa dia? Tempoh terawal yang mungkin bagi seorang wanita kedatangan haid ialah ketika umur 9 tahun qamariyah. Bermakna kita kena tengok mengikut tahun qamariyah, ataupun tahun hijri, sanah hijriyah. Okey, kita tak boleh berdasarkan kita birthday kita pada tahun berapa, 1967, itu tahun Masihi. Jadi bila kita lahir, kita convert dia kepada tahun hijri. Kalau anak kita siap bubuh dalam diary kita, dalam email kita ke yang mudah kita nak rujuk ke, ikutlah, pandailah kita nak simpan kat mana tu, supaya senang kita nak rujuk akan datang. Anak kita lahir pada sekian-sekian, kita terus convert dia kepada tahun hijri.
tarikh berapa hari bulan, berapa hari bulan dia genap 9 tahun Qamariyah. Kita siap-siap masuk. Senang. Okey? Kita buat siap-siap. Oh, anak ni si Fatimah sekian-sekian genap 9 tahun. Si Farida, okey, nama-nama klasik je lah ustazah bagi. Okey, si Bunga ya. Sekian-sekian hari bulan cukup 9 tahun Qamariyah. Okey, itu penting kita buat catatan. Okey, 9 tahun Qamariyah. Dan ustazah nak sebut tentang 9 tahun Qamariyah ini adalah secara takdiri. Okey, secara takdiri maksudnya di sini ialah bukan, bila sebut takdiri secara anggaran, ulama menyebut bahawa sekiranya darah itu keluar pada suatu tempoh la yas'u la yas'u al-haidan wa tuhran, tidak meluaskan, tidak memuatkan satu tempoh yang tidak boleh nak muat haid dan nifas sekaligus. Itu maksud takdiri. Jadi bila ulama Syafi'i kata 9 tahun Qamariyah ini adalah secara takdiri, bukan secara tahdidi, bukan secara bizab, secara tepat, mesti tepat 9 tahun, tak. Ulama kata sekiranya darah itu keluar dalam satu tempoh la yas'u haidan wa tuhran, satu tempoh yang tak boleh nak muat. Maknanya kita nak kata tempoh ni tak boleh nak letak dia tuhur, suci dan haid sekaligus. Okey, terima kasih Datuk. Segan saya. Terima kasih Datuk kerana sudi melihat, mendengar ceramah saya. Okey. Okey, sekarang ni kita kata kalau keluar pada satu tempoh la yas'u haidan wa tuhran, tidak dia keluar pada satu tempoh yang mana tempoh itu tidak dapat nak memuatkan haid dan juga suci dalam satu masa. Okey, ustazah bagi contoh. Kalau 15 hari sebelum genap 9 tahun. 15 hari sebelum genap 9 tahun Qamariyah. 15 hari ini tak boleh nak memuatkan haid dan juga suci. Minima suci 15 hari. Minima haid 1 hari. Haid 1 hari campur minima haid campur minima suci 16 hari. Nampak tak? 16 hari ke atas, 16 hari daripada genap 9 tahun. Dan juga ke atas, maknanya 17 hari, 18 hari sebelum genap 9 tahun. Ini adalah waktu-waktu yang kita kata yasa'u haidan, ana al-muddah allati tasa'u haidan wa tuhran. 16 hari ke atas tu boleh memuatkan haid dan suci. Dua-dua boleh masuk. Sebab apa? Minima haid 1 hari sekurang-kurangnya, dan minima suci itu 15 hari. So 16 hari ke atas boleh memuatkan kedua. Jadi sebab itu ulama kata kalau darah haid ini keluar, kalau darah keluar anak kita darah keluar pada masa 15 hari, dalam tempoh 15 hari sebelum genap 9 tahun Qamariyah, darah ini bila cukup syarat dia dinamakan darah haid, walaupun ketika itu belum genap 9 tahun. Jadi rumusan dia 5 mana-mana darah yang keluar. Bila anak-anak kita, adik-adik kita, cucu-cucu kita alami darah keluar daripada faras dia. Dia bagi tahu dia, mak, kenapa, apa benda ni? Contohnya lah dia akan rujuk kita. Dia tanya, dia rujuk pada kita. Biasanya anak-anak kalau dah dididik daripada awal, kita beritahu, dia akan tahu benda itu
apa dia kan, mana dia tak panik, dia akan beritahu pada ibu ataupun mungkin ustazah dia dan sebagainya. Jadi bila dia cakap, kita tengok, kita cek dari tadi, kita dah tulis, oh anak kita 15 hari dah duduk dalam lingkungan imkanu haid ataupun ma yumkinul haid. 15 hari sebelum genap 9 tahun ini adalah tempoh yang kemungkinan berlaku haid. Jadi kita kena faham, walaupun disebut umur pun lahir adalah 9 tahun, ia tidak bermakna genap. Sebab dia secara takdiri, jadi ulama Syafi'i telah menetapkan dalam tempoh 15 hari sehingga genap. Okey, 15 hari sehingga maknanya 15 hari, 14 hari, 13 hari, 12 hari menghampiri tarikh genap 9 tahun qamariyah. Semua darah ini bila cukup syarat dia, yang akan kita bincang nanti, bila cukup syarat dia adalah dia syarat haid itu sekurang-kurangnya mencapai 24 jam, ia dikira haid. Tapi kalau yang 16 hari, 17 hari, 18 hari daripada tarikh genap 9 tahun, dia adalah darah fasad. Okey, boleh faham ya? Kalau ada slide tu mungkin boleh nampak. Okey, jadi kalau kita buat perbandingan antara tahun Hijriah dengan tahun Masihi ni, kita akan nampak perbezaan dia. 9 tahun Hijri jumlahnya adalah 3188 hari, 3188 hari, 1 jam 12 minit. Tetapi 9 tahun Masihi bersamaan dengan 3285 hari, di mana perbezaannya adalah selama 99 hari. Jauh beza tu. Bayangkan kalau kita tak tahu, kita tak catat pun, kita ambil mudah. Okey, kita kata kat anak kita, 9 tahun, tak cukup 9 tahun lagi. Kita ataupun mungkin dia lebih awal, kita kata haid dan sebagainya semua tu kita kena tahu umur, kiraan permulaan umur naklah berdasarkan tahun Hijri bukan tahun Masihi. Okey, dalam itu dari sudut permulaan haid. Ada tak pengakhiran haid? Tadi kita bincang permulaan haid. Ada tak umur pengakhiran haid ataupun kita kata umur tamat ataupun menopause? Bila orang yang menopause ni, biasanya kalau orang perempuan ni, kalau dia mengalami haid, bila menopause, haid dia tak adalah dia dekat-dekat nak menopause tu, dia mula bona. Tahu bona? Maksud dia mulalah haru biru sikit. Kalau dulu okey, tetap konsisten, bila dah dekat tu dia mula haru biru sikit, mula buat hal haid dia. Okey, jadi ada tak tempoh tamat haid? Dalam mazhab Syafi'i tak ada tempoh tamat. Dalam mazhab Syafi'i tak ada tempoh tamat haid. Selagi mana hidup, selagi mana darah tu keluar masa hayat kita, tak kira kita ni tua macam mana sekalipun, tak kira kita ni umur banyak mana sekalipun. Ustazah nak sebut contohnya dalam pada musim haji tahun lepas, ada seorang hajjah tu, dia dah lama pun, umur dia 75, lebih tua daripada ustazah. 75 tahun dia mari jumpa, dia cakap dia mari jumpa dia ustazah, dia kata dia sebelum dia jumpa ustazah tu, dia jumpalah pehtas dulu, petugas pembimbing ibadat haji kat tanah suci. Jadi lepas tu dia jumpa ustazah nak confirm betul ke haid. Okey, ditakdirkan dia ni dah puluhan tahun dah menopause, maknanya tak datang haid dah lama sangat, tapi Allah takdirkan bila berada di tanah suci. Kita ingat tanah suci ni Allah uji kita macam-macam. Jangan kita yang dah menopause ni kita kata lah saya seronok, tak mungkin saya dah ada darah lagi. Jangan kita, sebab Allahu qadirun ala kulli syai. Allah ni boleh buat apa saja, kun fayakun. Sebab tu bila kita nak pergi Mekah ni, walau sedikit pun jangan ada
rasa kita kata macam angkuh ke, ataupun rasa macam kita tak akan, sebab Allah itu maha berkuasa segalanya. Okey, itu pengajaran yang Ustazah nak bagi. Jadi nak kembali pada makcik tadi ni, nak cakapnya bila dia mari jumpa Ustazah, memang betul-betul mari macam haid saya dulu 10 hari tepat macam saya kebiasaan haid. Nampak tak pandangan Syafi'i? Okey, sebab Syafi'i dia pegang macam ni je. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i orang mengandung pun dikira haid kalau cukup syarat dia. Bagi dia keluar darah cukup 24 jam dalam tempoh kemungkinan haid dikira haid. Tu je. Mudah je formula mazhab Syafi'i. Okey? Mazhab lain Ustazah tak nak bincang dalam masalah, sebab sebenarnya masalah haid ini adalah masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah, penentuan maksima minimal adalah ijtihadiyah berdasarkan pada istiqra' imam mazhab masing-masing. Jadi kita kat Malaysia pegang pada mazhab Syafi'i. Kalau nak pegang semua mazhab, aru biru kita. Okey? Kita kan tak tahu nak semayang kat mana. Waktu mana kita nak solat sebenarnya suci. Kalau pegang semua mazhab lah, pegang satu je. Pegang Syafi'i. Kecuali dalam kes-kes tertentu, itu lain. Okey? Ini kita nak cakap dalam, kita kata hukum secara umum, bab haid ini kita pegang pada mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal-hal tertentu kadang-kadang kita pergi kepada mazhab lain untuk keperluan. Dalam bab haji, bab umrah banyak kita terima pakai sama ada qaul dhaif ataupun kita kata qaul yang kurang rajih, kurang marjuh, ataupun kita pergi pada mazhab lain. Itu melihat kepada keputusan ataupun kita kata pihak berkuasa. Itu lain cerita. Tapi secara umum kita bercakap berdasarkan mazhab Syafi'i. Okey. Kalau dalam slide tu Ustazah bagi latihan, sebenarnya latihan pada apa yang Ustazah sebut tadi, untuk kita lebih memahami bahawa bab umur ini bab Ustazah tekankan, Ustazah nak tunjuk di situ. Kalau dalam slide tu satu garis masa di mana 15 hari ke bawah yang menghampiri 9 tahun Qamariah, dan juga 16 hari ke atas yang makin menjauhi 9 tahun Qamariah. Haid yang mana yang darah mana yang dikira haid, darah mana yang tidak dikira haid bila keluar. Jadi kalau darah keluar 16 ke atas, 16, 17, 18. 16, 17, 18 tu daripada tarikh genap 9 tahun Qamariah. Okey. Jadi dalam darah yang keluar 16 tahun ke atas ni dipanggil darah fasad. Itu bukan lagi darah haid, biar banyak macam mana sekalipun. Tetapi mulai 15 hari bulan, 14, 13, 12, 11, 10 dan sehingga genap. Jadi dalam lingkungan ini 15 hari sebelum genap 9 tahun Qamariah, walaupun kita kata umur mula 9 tahun Qamariah, darah ini adalah darah haid jika cukup syarat. Jadi kalau katalah dia berlaku bermula daripada hari ke-18, 18, hari ke-17, hari ke-16 ada darah, hari ke-15 ada darah, hari ke seterusnya. Jadi bila haidnya pada hari ke-15 sebelum darah yang sebelah ni bukan haid, tapi darah bermula 15 hari bulan sebelum 9 tahun genap tu, 9 tahun genap, 9 tahun Qamariah genap adalah darah haid bila cukup syarat. Okey? Boleh faham ya? Okey. Seterusnya Ustazah nak masuk kepada syarat-syarat haid. Okey? Syarat-syarat haid. Kalau dalam buku Ustaz Mansur dia buat 2. Dulu slide lama Ustazah buat 2 juga. Tapi kali ni bila dah banyak mengajar ni, Ustazah nak tunjuk lebih detail. Tak, dalam buku tu betul. Sebenarnya dalam buku 2, tapi dalamnya ada 4. Jadi Ustazah pecah supaya kita nampak satu demi satu. Okey? Dalam buku tu kalau kita perhati 2 tu, kita perhati ayat yang dia letak memang cukup syaratnya 4. Okey. Syarat pertama apa? Mengalir keluar. Haid itu hadha maksudnya mengalir. Mengalir keluar. Mana darah itu mesti keluar daripada faraj kita. Kau setakat duduk kat dalam. Okey, itu syarat haid.
Okay, kita nak kata darah tu darah haid, dia mesti keluar tubik daripada paras. Maknanya kita boleh nampak dengan mata kita. Tak perlu kita korek, kita boleh nampak dengan mata kita. Bermakna di sini, kalau kita dah ada kebiasaan haid, anak-anak dia tak caralah sebab dia tak ada kebiasaan haid. Biasanya kita ni yang ada kebiasaan haid. Kita dah ada kebiasaan haid. Tarikh ni dah biasanya didatangi haid dah. Tengok lambat pula bulan puasa ni. Kita pun bila pergi toilet malam lah, kalau siang batal puasa kan. Okey. Bila malam kita pun cek kat dalam ada darah, kita pun esoknya tak puasa lah, dah ada darah. Salah. Untuk menentukan permulaan puasa, mesti darah tu permulaan puasa silap. Permulaan haid, dia mesti darah tu keluar dulu. Okey, mesti keluar dulu. Ya? Ustazah bincang dengan Dr. Anisa, itu guru Ustazah dalam bab darah ni. Ya? Banyak menuntut ilmu daripada Ustazah Anisa juga, selain daripada buku Syekh Mansur dan juga buku-buku lain dan pembacaan lain. Okey. Bila kita kencing, kita katalah malam ni kita pergi kencing, keluar darah sikit. Sikit je, nampaklah ada urat dekat kat toilet boy tu, kita nampak macam ada sikit warna merah. Betulan pula tarikh ni tarikh haid kita. Tapi lepas pada tu tak ada pun darah tu keluar, masa kencing je. Ini pun tak boleh kira lagi. Okey, tak berbeza kalau bila kita kencing dan lepas tu darah terus mengalir keluar, maka itu dikira sebagai darah haid lah. Okey, dia mesti, ini rukun dia. Darah rukun haid ni, darah tu mesti keluar dahulu. Bukan kerana kita korek dia, tak. Biar dia keluar. Okey, dia keluar, kita nampak dekat panty liner ataupun keluar dalam, barulah dinamakan sebagai haid. Okey. Yang kedua, mesti cukup 24 jam. Mana tak boleh kurang 24 jam. Untuk kita iktibar, untuk kita kira darah yang keluar tadi tu darah haid, mesti cukup 24 jam. Itu 1 hari 1 malam, bukan 1 hari. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam tu maksudnya macam mana? Kalau darah kita tu berterusan, ingat 24 jam yang ada 2 cara untuk kita tentukan. Sama ada darah tu berterusan ataupun darah yang putus-putus, yang Ustazah sebut sebagai darah runcit. Bukan ada kedai runcit je, darah pun ada runcit. Okey. Jadi Ustazah tak nak terang lagi yang runcit tu, kita akan masuk nanti cara kira. Tapi Ustazah nak sebut dia syarat. Syarat dia sekurang-kurangnya 24 jam. Cukup je 24 jam, confirm itu haid. Sebab tu bagi orang yang datang sikit, berapa lama dia kena tunggu? Dia kena ambil kira, dan tempoh 15 hari tu dia kena campur. Kalau cukup 24 jam, confirm haid. Maknanya kalau jenis runcit ni selagi mana tak cukup 24 jam, belum confirm haid. Kalau dia confirm pada hari ketiga, alhamdulillah. Kalau dia confirm pada hari ke 10, alhamdulillah. Kalau confirm pada hari ke-5, alhamdulillah. Tengoklah, berbeza. Ada orang hari ke-15 tu baru dapat boleh confirm haid ke istihadah. Bayangkan dia dah tinggalkan solat tadi kan. Okey, nanti akan Ustazah akan cerita bagaimana tentang perkara ni, nak solat ke tak nak solat dan sebagainya. Okey, mesti syarat kedua tak kurang daripada 24 jam. Okey. Yang ketiga, mesti tidak melebihi maksimal haid, iaitu 15 hari 15 malam. Kita nak kira 15 hari 15 malam, tak ada 24 jam. Ustazah dah cakap 1 hari 1 malam. Maknanya kalau darah tu keluar 24 jam tu, darah tu keluar pukul 5 pagi tadi, bila cukup 24 jam? 5, kalau darah berterusan 5 pagi esok tu baru dikira 24 jam. Maknanya dia berterusan daripada 5 pagi tadi darah keluar, tengok ada sepanjang tu ada sampai pukul 5 besok tu, kira 24 jam berterusan, cukup 24 jam, confirm haid. Yang runcit, dia yang kita belajar ya. Ustazah nak cakap di sini 24 jam tu macam mana. Kalau 15 hari 15 malam, maknanya kalau kita andaikan ya, kita 1 hari bulan keluar darah, pukul 12 tengah hari. Bukan 15 hari bulan tu kita kira cukup 15 hari, tak. Pada hari yang ke-16 pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari 1 hari bulan,
16 hari 16 hari bulan pada pukul 12 tengah hari itu cukup 15 hari 15 malam. Nah, Azlina, saya akan jawab selepas kuliah ya. Tak apa, tulis dulu soalan, nanti saya akan jawab selepas kuliah ataupun masa-masa free, insya-Allah. Saya tak jawab masa kuliah ni. Okey. Jadi boleh faham ya? Boleh faham ya? Bagaimana kita mengira? Ramai yang bertanya ustazah, dia kira salah. Sebab dia kira macam ni. Kalau 1 hari bulan, dia tak ambil kira dah waktu. 1 hari bulan 1 hari, 2 hari bulan 2 hari. Kalau maknanya 15 hari bulan, cukup 15 hari dia cakap. Sedangkan salah pengiraan itu. Pengiraan untuk 1 hari 1 malam ialah juga mengambil kira tarikh dan juga waktu. Sebab tu ustazah, yang bertanya ustazah kata, okey, bagi maklumat lengkap. Kadang-kadang penat juga nak menulis tu. Bayangkan beratus orang duk tanya, puluhan orang tanya, ustazah duk kena ulang ayat yang sama. Bagi maklumat lengkap. Ustazah tak boleh jawab kalau maklumat tak lengkap. Kenapa? Ustazah akan bagi salah. Ini melibatkan hukum. Sebab tu ustazah, kalau tak bagi maklumat lengkap, ustazah tak boleh bantu. Kalau kes yang mudah-mudah, okeylah. Kan? Tapi kalau kes yang istihadah, yang taharu biru, itu memerlukan masa nak tengok warna darah dan sebagainya, nak tanya detail dia, huruf dia dan sebagainya. Kes tu kes head ini case to case basis. Kita tak boleh nak kata buat satu template macam ni, tak. Case to case basis. Sebab setiap orang mempunyai huruf yang berbeza dan sebagainya. Okey? Itu syarat yang ketiga, tak boleh melebihi 15 hari 15 malam. Bila kita faham 15 hari 15 malam ini dikira haid, bermakna selagi mana darah kita tu dalam tempoh 15 hari 15 malam dan dia sudah melebihi 24 jam, mana dia sudah cukup 24 jam dan dia keluar pada umur kemungkinan haid, itu syarat yang keempat, keluar dalam tempoh kemungkinan haid, bermakna dia adalah darah haid. Okey, 4 syarat ustazah ulang, mengalir keluar daripada faraj kita. Kita boleh nampak dengan mata kita. Yang kedua, mesti cukup 24 jam sekurang-kurangnya. Tak boleh kurang daripada 24 jam. Dan tak boleh lebih daripada 15 hari 15 malam. Dan akhir sekali, darah itu keluar pada masa kemungkinan haid. Okey? Bagi anak-anak yang baru, dia ada tempoh dia. Kalau kita pula orang yang ada kebiasaan haid ni, dia bukan keluar pada masa suci. Kita baru haid, minimal suci 15 hari, keluar masa itu tak kira haid. Dia mesti keluar pada masa kemungkinan kena haid, itu selepas cukup 15 hari suci, itu minimal suci. Okey, seterusnya kalau dalam slide ustazah tu, ustazah tak sempat nak bagi yang baru join, ustazah tak sempat lagi nak upload slide yang berkenaan. InsyaAllah ustazah akan upload selepas ini dengan bantuan orang lain lah. Ustazah ni tak pandai sangat bab-bab gini. Kalau grup tu ustazah dah boleh buat sebab dia ada butang file. Yang ni page ni dia lain sikit, dia tak sama dengan grup. Okey, dia nak kena belajar ilmu lain. Ustazah tak sempat nak belajar ilmu tu lagi. Okey, ustazah sebut tadi nak cakap 24 jam tu ada 2. Sama ada darah itu keluar, kita syarat minimal haid adalah cukup 24 jam. Cukup 24 jam tu sama ada darah itu berterusan. Katakan ustazah bagi tahu tadi pada 1 hari bulan pada pukul berapa? Pada pukul 7 pagi keluar darah. Bermakna 2 hari bulan 7 pagi. 2 hari bulan esoknya 7 pagi baru dikira cukup 24 jam. Itu bagi darah yang berterusan. Tapi bagi darah yang runcit, bagaimana kita nak kira 24 jam ini? Okey, bagaimana kita nak kira 24 jam ini? Okey, ustazah bagi contoh, ustazah baca. Kalau yang ada slide dia boleh rujuk, tapi yang tak ada sebab mungkin kebanyakan tak ada slide, ustazah bagi macam ni je. Okey. Tarikh dia 1 Jun. Okey, 1 Jun, ustazah tulis situ pukul 6 petang dia keluar darah. Macam mana kita nak tengok ustazah nak kira secara macam mana? Kita tengok satu yang sebelum ustazah lupa. Darah yang keluar ini untuk mengira jam ini sikit ke banyak ke,
tidak diambil kira. Faham tak maksud Ustazah? Maksudnya, kalau darah tu sikit pun kita ambil kira. Katakanlah, kita sekarang pada 1 hari bulan ni memang biasanya kita haid. Tiba-tiba kita tengok darah secalik. Ada darah secalik kat panty liner. Kira tak? Kira 1 jam. Kemudian kita cek pula pukul 7, dalam contoh ni pukul 6 petang. Lepas tu pukul 7 petang kita tengok balik. Ada calitan baru. 2 jam. Itu cara dia. Sikit ke banyak ke, kita kena ambil kira bila untuk menentukan tempoh 24 jam. Okey, boleh faham ya? Okey? Harap boleh faham yang ni. Sikit ke banyak untuk mengira 24 jam. Sikit ke banyak darah itu keluar untuk mengira 24 jam. Tidak mempengaruhi. Semua dia ambil kira. Sikit pun ambil kira, banyak pun dia ambil kira. Tetapi, bila kita nak menentukan yang mana haid, mana istihadah, kita ambil kira juga banyak dan sikit. Tapi tidak bagi menentukan jam. Okey? Harap boleh faham. Okey, balik pada contoh. Okey? Contoh yang Ustazah bagi ni, 1 Jun dia keluar 1 jam, 2 Jun dia keluar 2 jam. Maknanya in between tu dia tak keluar darah lah. Okey? Dia macam tu. Dia runcit. 3 Jun keluar 2 jam, 4 Jun dia keluar 1 jam dan seterusnya sampai pada 15 Jun. Dia mesti tengok sepanjang. Maknanya bila keluar runcit ni, tempoh maksima yang kita perlu ambil kira ialah selama 15 hari sahaja. Kita nak kira 24 jam yang runcit ni dalam tempoh 15 hari sahaja. Kita tak boleh nak campur yang pada hari katalah keluar pada hari 16 baru cukup 24 jam. Tu dah tak ambil kira. Kita ambil kira yang dalam tempoh 15 hari sahaja. 1 hari bulan berapa, 2 hari bulan berapa, bla 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 bla, sampai 15 hari bulan kita campur, gabung semua tadi, campur. Kita tengok cukup 24 jam. Pada hari ke-15 tu baru cukup 24 jam. Maknanya yang sebelum-sebelum ni kita tak confirm lagi kan? Dah confirm bahawa daripada 1 hari bulan itu kita mengalami haid. Jadi haid kita berapa hari? 15 hari lah. Sebab bagi mazhab Syafi'i, nakok, Ustazah sebut dulu, nakok itu suci antara hari-hari haid ini adalah dikira haid. Okey? Itu yang kita kena faham. Ustazah ulang sekali lagi, pengiraan 24 jam ni kita perlu hati-hati. Minimal 24 jam ini boleh berlaku sama ada darah tu berterusan keluar daripada hari 1 hari bulan pukul 7 pagi. Cukup 24 jam ialah pada 2 hari bulan, esoknya pukul 7 pagi. Baru cukup 24 jam. Okey, jadi untuk mengira 15 hari bermakna bukan jatuh pada 15 hari bulan. Tapi jatuh pada 16 hari bulan. Pukul 7 pagi 16 hari bulan baru cukup 15 hari. Itu yang kita kena concern. Sebab tu Ustazah kata catat. Ada buku log khas. Kalau suami cakap kat isteri, cek kat dia. Kalau suami-suami tanya mana buku log haid. Bukan buku log kerja sahaja, tapi buku log haid kena, darah wanita kena ada. Catat. Sebab kebanyakan kita tak ambil kisah. Tak catat. Bila berlaku istihadah mulalah menggelabah. Ustazah tanya, darah warna apa? Tak tahu Ustazah. Kena berhati-hati. Catatlah daripada awal. Jangan malas nak catat. Buat catatan. Dia ada buku khas. Buku khas tentang haid kita. Berlaku apa-apa mudah kita nak rujuk. Mudah Ustazah nak selesaikan. Ustazah kata okey, Ustazah mau maklumat lengkap. Sekejap je. Dapat ini tak? Nak boleh bagi maklumat tu punyalah susah dan lambat. Nampak tak? Jadi bantulah Ustazah, bukan Ustazah Syamsiah ni saja, mana-mana Ustazah dan Ustaz lain yang ada kepakaran dalam ilmu ini, bantu dia untuk menjawab soalan kita dengan kita memberi maklumat yang lengkap. Sebab kalau kita tak bagi maklumat lengkap, ataupun kita Ustazah yang mengajar ni, kita tak tanya dia, kita pun jawab sembarangan. Kita jawab takat maklumat yang diberi tanpa perlu kita semak lebih dalam lagi. Mungkin kita memberi jawapan yang salah dan itu melibatkan
ibadah. Itu kena hati-hati. Terutama kalau bila buat haji, buat umrah, hati-hati jangan kita, maknanya ustazah yang handle jemaah haji ni perlu pakar dalam bab ustaz dan ustazah. Bukan ustazah sahaja. Tanggungjawab ustaz dan ustazah sama sahaja. Tanggungjawab ibu dan ayah sama sahaja dalam mendidik anak-anak ini, ya. Okey. Ustazah rasa setakat tu sahaja dulu untuk kelas kali ini. InsyaAllah kita sambung hari Jumaat ni. Ustazah nak buat alternate, ya. Hari ni hari Rabu, Khamis tak ada, Jumaat ada, Sabtu tak ada, Ahad ada, begitulah seterusnya. Ustazah akan maklumkan bagi soft reminder dekat page nanti setiap kali nak untuk kelas berikutnya. Okey, insya-Allah Ustazah mengharapkan apa yang telah Ustazah sebut tadi, poin penting yang Ustazah dah bincang tadi ialah umur permulaan haid. Bagaimana kita perlu mengetahui di sana ada satu tempoh la yasa'u haidan wa tuhron. Tempoh ini kalau keluar darah juga dikira sebagai haid bila cukup syarat, dan seterusnya dari sudut pengiraan 24 jam Ustazah dah bagi, tapi minggu akan datang Ustazah akan detail. Ustazah nak nak upload slide supaya mudah nampak apa yang Ustazah bercerita. Okey, Ustazah mohon maaf kalau ada salah silap, ya. Kalau keluar bahasa Terengganu tu memanglah, ya, lidahnya daripada lahir, ya, dilatih Terengganu sampailah tua, macam itulah, ya. Tak boleh nak elak daripada keluar bahasa Terengganu tu. Tapi harap-harap insya-Allah boleh faham, ya. Insya-Allah saya doakan selamat saya ucapkan selamat berpuasa, dan saya doakan semua sihat walafiat, dan kita sama-sama doa semoga Allah angkat COVID-19 ini dan kita boleh melakukan kerja kita dengan dalam bentuk yang biasa. Jaga diri, jaga keluarga, insya-Allah stay at home. Kita jumpa lagi insya-Allah. Kita sama-sama baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.